على This سيدنا call is now محمد being recorded. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan kepada dia, nescaya Allah akan bagi kefahaman di dalam agama. Baik. Jadi kita mengharapkan daripada apa yang kita laksanakan pada malam tu, agar Allah menjadikannya salah satu sebab untuk mudah jalan ke syurga Allah dan menjadi tanda bahawasanya kita di dalam kebaikan yang Allah kehendaki. Baik. Jadi insya-Allah program ataupun aktiviti yang kita akan laksanakan pada malam tu adalah mudzakarah lah. Mudzakarah 4.0. Mudzakarah yang keempat kita. Yang pertama kita ada mudzakarah bab makmum, masbuk dan muwafiq. Yang kedua mudzakarah bab solat musafir. Yang ketiga mudzakarah bab haid. Mudzakarah bab haid kita siap pula online, kita pula bersemuka di Kuching. Baik, ya, yang untuk yang keempat lah, muzakarah berkenaan dengan ibadah puasa. Sebab selamat lagi kita akan menempuh suatu bulan yang amat mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebagai persediaan lah, sebagai persediaan untuk menghadap, menempuh ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita akan ulang kaji lah. Istilahnya ulang kaji lah. Sebab masing-masing kita dah ada ilmu berkenaan dengan ibadah puasa. Masing-masing kita dah ada ilmu berkenaan dengan ibadah puasa. Sekarang tu kita akan ulang kaji je lah. Sebab apa perlu kepada ulang kaji? Sebab ibadah puasa datang sekali setahun. Apabila sekali setahun, mungkin ada hukum hakam yang kita akan tertinggal. Mungkinlah untuk kita mantapkan lagi pemahaman dan ingatan kita berkenaan dengan sesuatu hukum, maka kita akan ulang sentiasalah. Kata para ulama, idza takarrara taqarrara. Apabila diulang sesuatu benda yang tadi, makanya akan tetap. Idza takarrara taqarrara. Baik. Jadi sebelum kita mula membincangkan berkenaan dengan perbahasan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita nak sebutkan beberapa kaedah yang akan kita gunakan ataupun kaedah pelaksanaan untuk sesi tu lah, muzakarah lah. Baik, insya-Allah kita akan cubalah baca daripada dua kitab.
Yang pertama daripada kitab Matan Abi Syuja'. Kita guna syarah Fathul Qarib. Fathul Qarib ala matni Abi Syuja'. Baik. Cuma kita syik gunakan teks bahasa Arab. Kita dah terjemahkan siap-siap dan kita pula nota lah. Kita pula nota untuk memudahkan je. Yang ada kitab, boleh guna kitab Matan Abi Syuja', Matan Ghayah wa Taqrib, ataupun yang ada syarah Abi Syuja', syarah Fathul Qarib, boleh guna syarah Fathul Qarib. Ataupun yang ada hasyiah, saya kira lah hasyiah apapun, boleh. Silakan. Hasyiah Al-Qalyubi, hasyiah Birmawi, hasyiah Al-Bajuri, boleh. Ikutlah. Baik. Jadi kaedah yang kita akan gunakan untuk sesi yang pertama ataupun kitab yang pertama adalah lebih kepada tadris lah. Sebab kita target untuk masuk kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua agak tinggilah perbahasannya. Sebabnya membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kontemporari. Yang moden-moden lah. Okay. Cuma untuk kitab yang kedua kita akan bagi tugas lah. Ada beberapa orang asatizah yang kita akan tugaskan untuk membentangnya lah. Tapi untuk kitab yang pertama kita akan kami sendiri akan membentangkan berkenaan dengan perbahasan di dalam kitab Fathul Qarib ataupun syarah kepada Matan Abi Syuja'. Baik. Jadi kita bukan lebih kepada pengajaran dan pembelajaran, kita lebih kepada muzakarah. Jadi kalau ada sanggahan, nak sanggah ke apakah, nak rot ke apakah, silakan. Kalau ada soalan ke silakan. Syed perlu tunggu hujung, tengah-tengah kalau ada macam pelik sikit ataupun ada kemusykilan, boleh buka mic tanya ataupun boleh tulis dekat mesej. Okey. Ya kaedah kita lah seperti mana yang sebelum-sebelum tu lah. Untuk siapa yang pernah masuk sebelum-sebelum tu lah. Baik. Baik. Ini insyaAllah kita akan mulakan lah daripada kitab ringkasan Fathul Qarib. Syarah kepada Matan Abi Syuja'. Syarah kepada Matan Abi Syuja'. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كتاب الصيام وشرائط وجوب الصيام 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. Ia adalah Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' yang saya dah membincangkan berkenaan dengan ta'rif. Adapun yang ta'rif yang kita sebut dalam peta minda yang kita polah ia adalah daripada kitab Fathul Qarib. Macam yang kita boleh tengok bawah lah. Wa huwa as-sawmu masdaran. Okay. Jadi ta'rif yang kita ambil daripada yang kita letakkan di dalam nota, ia adalah nota dia. Ia adalah daripada kitab Fathul Qarib. Baik. Kitabus Siyam. Jadi menjadi kebiasaan ataupun menjadi adat para ulama sebelum membincangkan secara mendalam berkenaan dengan suatu topik ataupun suatu perbahasan, maka apa yang akan mula-mula sekali dibincang adalah berkenaan dengan ta'rif. Ta'rif mengenai tajuk atau ta'rif berkenaan dengan kalimah yang akan digunakan sepanjang perbahasan tersebut. Okey. Jadi sekarang untuk kita bincang berkenaan dengan Kitabus Siyam yang kita terjemahkan kitab puasa. Okey. Jadi ulama akan membincangkan pada mula-mula sekali ta'rif berkenaan dengan as-siyam ataupun as-saum. Baik. Seperti yang kita sebut tadi kalau ada tambahan maklumat boleh tambah terus ke.
Boleh buka mic, boleh tambah terus. Kita dihadiri oleh pelbagai latar belakang. Ada alumni Jordan, ada alumni Azhar, ada alumni Yaman, ada alumni Insania, ada alumni As-Safa, ada alumni DQ. Banyak. Ada alumni ada yang Uniza, ada yang UM. Banyaklah. Ada anak murid Ustaz Hashim. Banyak. Jadi ramai dan banyak latar belakang pengajian masing-masing lah. Jadi kalau ada apa-apa yang si puas hati ataupun macam si betul, silakanlah untuk sebutkan. Baik. Jadi ulama akan mulakan perbincangan sesuatu bab dengan perbincangan ta'rif. Ta'rif ataupun definisi lah. Jadi macam perbincangan kita malam tu berkenaan dengan as-siyam. Jadi ulama akan bincang berkenaan dengan kalimah as-siyam dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Maksud dari sudut bahasa adalah apa yang dimaksudkan oleh apa yang dituntut oleh orang Arab. Sebab as-siyam, as-saum adalah kalimah bahasa Arab. Jadi orang Arab faham makna as-saum dengan makna apa? Sidak Jabatan Mufti Sarawak pun ada dalam tu awak. Sidak Jabatan Mufti Sarawak pun ada dalam tu. Ada beberapa orang yang bersama kita adalah daripada Jabatan Mufti Sarawak. Baik. Jadi kalau ada teguran silakanlah. Dan kalau kita pun nak kritik pandangan-pandangan Jabatan Mufti pun kita akan kritik juga lah kelak. InsyaAllah. Baik. Jadi dari sudut bahasa, as-siyam ataupun as-saum pada bahasa. Pada bahasa. Maksud pada bahasa adalah pada penggunaan bahasa Arab. Pada penggunaan bahasa Arab. Okey. Lain macam. Si lain pun. Satu, sebelum kita teruskan lagi, kita kena ingat perbincangan kita adalah bersandarkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi hukum hakam yang kita akan bincangkan adalah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab setempat kita lah. Mazhab setempat kita lah. Baik. Jadi kelak di hujung-hujung kelak kita akan tengok ada beberapa hukum dalam pandangan mazhab Syafi'i yang bertentangan dengan beberapa fatwa di Malaysia lah. Yang kita akan tengok kelak lah. Baik. Jadi as-saum ataupun as-siyam pada bahasa ataupun pada penggunaan orang Arab dengan makna semata-mata menahan diri. Mutlaqul imsak. Semata-mata menahan diri. Semata-mata menahan diri. Maksud semata-mata menahan diri adalah apa jenis tahan diri sekalipun. Yang tahan diri daripada makan, yang tahan diri daripada minum, yang tahan diri daripada berdiri, yang tahan diri daripada shopping. Macam sebelum tu kita COVID, kita tahan diri daripada keluar rumah. Ya, semua dinamakan as-saum ataupun as-siyam menurut penggunaan bahasa Arab. Menurut penggunaan orang Arab. Okey. Mutlaqul imsak, semata-mata tahan diri. Tahan diri daripada tidur, tahan diri daripada berkata-kata. Buktinya apa? Buktinya kita boleh tengok sendiri dalam Al-Quranul Karim. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan Sayyidah Maryam alaihissalam. Okay, Sayyidah Maryam alaihissalam. Sayyidah Maryam adalah seorang yang salihah. Seorang yang salihah. Kemudian anak kepada ibu dan ayah yang soleh dan salihah, daripada keturunan-keturunan yang soleh dan salihah. Nak dijadikan cerita, Allah meniupkan roh ke dalam rahim Sayyidah Maryam.
maka terlahirlah Sayyidina Isa alaihi salam. Nabi Isa. Sayyidah Maryam adalah ibu kepada Nabi Isa. Jadi panjang cerita, setelah kelahiran Nabi Isa, dibawalah Nabi Isa balik kepada kampung. Balik ke kampung halaman Sayyidah Maryam. Jadi apabila balik, maka orang kampung yang telah mendengar cerita bahawasanya Sayyidah Maryam melahirkan anak tanpa ayah, tanpa bapa, maka mereka pun tertanya-tanya lah. Macam ni boleh lahirnya anak tanpa ada ayah. Jadi Sayyidah Maryam menjadi sasaran kepada persoalan-persoalan daknya. Dan bukan setakat persoalan, bahkan cacian, hinaan dan makian semua terpalit kepada Sayyidah Maryam. Jadi oleh kerana banyak sangat soalan yang diajukan kepada Sayyidah Maryam, maka Sayyidah Maryam, Allah mengajar Sayyidah Maryam untuk kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Sungguhnya aku bernazar pada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Bukan untuk berpuasa, untuk saum. Untuk saum. Falan ukallima al-yawma insiya. Maka tidak aku berkata-kata dengan sesiapa pun pada hari itu. Jadi yang kita nak kat situ adalah perkataan as-saum dengan makna menahan diri daripada berkata-kata. Okey. Ya, bukti daripada bahasa. Ya si bapalah penting gila lah. Yang pentingnya adalah berkenaan dengan ta'rif pada sudut syarak. Pada sudut syarak, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu sepanjang siang hari yang menerima pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal, suci daripada haid dan nifas. Baik. Panjang takrif yang diletakkan dalam kitab Fathul Qarib. Kalau kita tengok takrif dalam kitab yang lain, yang akan datangkan takrif yang lain juga. Okay. Lain kitab, lain takrifnya. Tapi kandungannya akan sama. Okay. Kandungannya akan sama. Apa yang terkandung dalam takrif dari sudut istilah bukan setakat yang menyebutkan tentang rukun-rukun, bahkan syarat-syarat pun disebutkan dalam takrif tersebut. Okey. Kita hurai secara sepintas lalu lah berkenaan dengan takrif. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri kat situ adalah menahan diri yang khusus lah. Bukan semata-mata tahan diri. Menahan diri daripada suatu perkara yang khusus. Okey. Kita tahan diri banyak jenis. Tahan diri daripada bercakap, tahan diri daripada melihat, tahan diri daripada berjalan. Okey. Yang dimaksudkan kat situ adalah tahan diri yang khusus. Tahan diri yang khusus. Yang mana tahan diri merupakan rukun daripada rukun-rukun puasa. Baik. Daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada banyak lah. Sudah banyak gila. InsyaAllah kita akan bincang pada perbahasannya kelak. Baik. Dengan niat yang tertentu. Mesti dengan niat. Okey. Kalau tahan diri semata-mata tanpa ada niat, maka ya bukanlah as-saum menurut istilah ulama syarak. Istilah ulama fiqh. Ulama syarak. Ulama fiqh. Istilah syarak. Baik. Sepanjang siang hari. Maksudnya, malam hari kita siap berhajat kepada tahan diri. Malam hari siap berhajat kepada kita untuk tahan diri. Jadi, kalau hanya menahan diri pada malam hari, ia bukanlah as-saum ataupun as-siyam dari sudut bahasa. Dari sudut istilah ulama. Dan apabila kita sebut siang hari dekat situ,
sepanjang siang hari, apa yang kita perlu tahu adalah siang hari ukurannya berdasarkan syarak berbeza daripada ukurannya yang kita guna pakai sekarang. Okay, siang hari ataupun malam hari dengan ukuran syarak, kalau siang hari bermula daripada subuh sehingga sebelum maghrib. Kalau malam bermula maghrib sehingga sebelum subuh. Okey. Ukurannya. Yang menerima pelaksanaan ibadah puasa. Yang menerima pelaksanaan ibadah puasa. Ada hari-hari yang si menerima pelaksanaan ibadah puasa. Okey, ada hari yang si menerima pelaksanaan ibadah puasa. Contohnya hari raya. Hari raya hukum berpuasa pada raya pertama adalah haram serta tidak sah. Okey, haram serta tidak sah. Jadi makna kata hari tersebut tidak menerima pelaksanaan ibadah puasa. Jadi kalau seseorang berpuasa juga pada raya pertama contohnya, jadi ia bukanlah as-saum menurut istilah ulama. Bukanlah as-saum menurut istilah ulama. Baik. Yang dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal, suci daripada haid dan nifas. Okey. Andai kata, tengok Muslim yang dilakukan oleh seorang Muslim. Jadi, maknanya kalau tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang dilakukan oleh orang kafir, bukanlah dinamakan as-saum. Bukanlah dinamakan as-saum. Contoh kita ada kawan. Kita ada kawan yang non-Muslim, kafir. Okay? Kita ada kawan yang kafir. Kemudian, dia ikut kita berpuasa. Dia ikut sama-sama kita berpuasa. Jadi, apa yang kita laksanakan ya jelas. As-saum menurut istilah syarak. Tetapi apa yang dilaksanakan oleh orang kafir ya tadi, bukanlah as-saum menurut istilah ulama syarak. Ya je yang kita nak bincang sebenarnya. Okey. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Yang mana suci daripada haid dan nifas menjadi syarat wajib dan syarat sah lah untuk berpuasa. Ya secara ringkaslah takrif pada syarak. Istilah ulama berkenaan dengan kalimah as-saum. Okey, as-saum ulama fiqh ambil kalimah tersebut dengan makna yang demikian. Okey, baik. Kemudian kalau kita tengok tertib yang disusun dalam kitab Fathul Qarib ataupun kitab Matan Abi Syuja' Matnul Ghayati wat Takrib, terus dimulakan dengan syarat-syarat wajib berpuasa. Cuma sebelum kita mulakan dengan syarat-syarat wajib berpuasa, kita akan bincang sedikitlah berkenaan dengan mukaddimah-mukaddimahnya. Okey, kita akan bincang sedikitlah berkenaan dengan mukaddimah-mukaddimahnya. Baik. Antara perbincangan yang penting juga adalah berkenaan dengan dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan ibadah puasa. Okey. Dalil pensyariatan ibadah puasa. Syariatan ibadah puasa. Baik. Dalil maksudnya bukti. Apakah bukti memang betul disyariatkan ibadah puasa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak dalil yang menyebut ataupun menyatakan tentang kewajipan ataupun pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Banyak dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Cuma kita akan sebutkan beberapa ajalah. 3 kita akan sebut malam tu insya-Allah. Jadi yang pertama adalah daripada Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Okey. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang dahulu daripada kamu berpuasa, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Baik. Okey. Ia satu dalil, satu bukti bahawasanya ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Kita boleh faham apa dalam ayat yang kita bacakan tadi. Satu perkara yang kita boleh faham daripada ayat tersebut secara ringkasnya adalah ibadah puasa secara umumnya bukanlah khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah suatu keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab umat yang terdahulu pun berpuasa. Buktinya apa? Buktinya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu. Maksudnya umat sebelum kita pun berpuasa. Dah ya? Apakah yang menjadi keistimewaan ataupun khususiyah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang menjadi keistimewaan ataupun khususiyah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Ramadan dengan kaifiat yang kita buat sekarang tu. Ia adalah khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza pada umat yang lain. Maksudnya umat yang lain si berpuasa Ramadan. Umat Nabi Muhammad sahaja yang berpuasa Ramadan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan bagi petunjuk tersebut. Wal furqan, dan menjadi pembeza antara hak dan batil. Baik. Disebut di situ dalam ayat Al-Quran itu adalah berkenaan dengan bulan manakah yang diwajibkan puasa ke atas umat Nabi Muhammad. Jelaslah bulan Ramadan. Semua yang tahu. Semua kita tahu. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi timbul iskal, timbul kemusykilan sebab sebelum tu kita biasa didengarkan bahawasanya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan penurunan tersebut bukanlah semuanya dalam bulan Ramadan. Bukan. Bukan semuanya dalam bulan Ramadan. Sebab apa dalam Al-Quran Karim sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran bukan ba'dil Quran, Al-Quran, satu Al-Quran. Pada zahirnya nampak macam ada apa namanya itu, bercanggah pada zahirnya lah. Tapi sebenarnya sik pun, okey, sebenarnya sik pun untuk kita faham berkenaan dengan ayat macam ni, kita nak faham ayat yang kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, maka kita kena tengok pada proses penurunan Al-Qurannya sendirilah. Proses penurunan Al-Qurannya sendiri. Jadi proses penurunan Al-Quran yang kita buat secara ringkasnya, kita lukis tu lah. Yang pertama, segala perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala semuanya dicatatkan di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Baik. Termasuk Al-Quranul Karim. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz.
Okay. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Baik. Kemudian daripada Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Langit dunia yang dinamakan sebagai Baitul Izzah. Baitul Izzah, Bait Al-Izzah. Baik. Daripada Baitul Izzah lah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, melalui perantaraan malaikat Jibril. Baik. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang dimaksudkan dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, diturunkan satu Al-Quran padanya adalah daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah untuk diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Okay, pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Baik, ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada malam yang penuh barakah. Dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, samalah. Semua merujuk kepada penurunan daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Okey, penurunan daripada Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baik. Ya, dua dalil daripada Al-Quran Karim berkenaan dengan pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat. Antaranya adalah hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis kedua pun ada, hadis ketiga pun ada. Jadi hadis ketiga sebut Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Jadi dalam hadis ketiga menceritakan tentang binaan Islam. Okay. Terbina Islam atas 5 perkara. Yang pertama syahadah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah menunaikan haji. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Dan 5 perkara tu disebutkan sebagai rukun lah. Rukun Islam ataupun tiang Islam. Baik. Jadi menjadi perkara yang maklum lah. Maklum. Ma'ulima minad din bidarurah. Maklum bagi setiap yang Muslim, bahkan bukan Muslim, orang kafir sekalipun, maklum berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bahawasanya wajib ke atas Muslim berpuasa di bulan Ramadan. Maklum. Bahkan orang kafir di tempat kita pun maklum dengan perkara tersebut. Cuma ada satu lagi kewajipan yang tersirat daripada kewajipan berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya. Yang biasa orang abaikan. Apakah kewajipan tersebut? Kewajipan tersebut adalah kewajipan mempelajari berkenaan dengan apa yang kita berhajat tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Ia pun wajib hukumnya. Sebab kata ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Barang ataupun sesuatu yang tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dengannya, maka nya pun akan jadi wajib. Jadi puasa Ramadan maklum benda yang wajib, fardu ain atas individu yang cukup syarat lah. Jadi si akan sempurna puasa melainkan dengan mempelajari berkenaan dengan ibadah puasa. Jadi hukum mempelajari berkenaan dengan ibadah puasa, hukumnya pun adalah wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okey. Baik.
ia dalil pensyariatan. Dalil pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian, apa yang kita nak sentuh juga adalah berkenaan dengan perbahasan ulama tentang adakah makruh seorang menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan. Okey. Adakah makruh menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan? Baik. Mungkin perbahasan ataupun perbincangan berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan tu siklah berapa penting. Cuma untuk asatizah agak penting lah juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita bermuamalat berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat tu pelik-pelik. Masyarakat pun lain-lain, sama semua kan. Jadi ada yang advance. Jadi mungkin dia tanya, bolehkah kita sebut Ramadan tanpa kita sebut bulan Ramadan? Ulama memang ada bincang berkenaan dengan ya. Okey. Boleh ataupun si. Mungkin sebab dia dengar daripada beberapa asatizah kata si boleh. Ada yang kata boleh. Jadinya pun keliru. Adakah boleh ataupun si. Jadi khulasah lah. Khulasah. Ringkasan daripada hukum-hukum boleh ataupun si, makruh ataupun si, seseorang menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga pendapat. Okey, terbahagi kepada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Jadi pendapat pertama yang dipelopori oleh ulama mazhab Maliki mengatakan makruh secara mutlak. Menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan, hukumnya makruh secara mutlak. Makruh secara mutlak maksudnya sama ada qarinah ataupun tidak ada qarinah, tetap dihukumkan sebagai makruh. Okey. Ia adalah pandangan pertama, pandangan mazhab Maliki. Pandangan mazhab Maliki. Sebab apa ulama mazhab Maliki mengatakan makruh? Sebab mereka mendakwa bahawasanya Ramadan adalah ismun min asma'illah. Satu nama daripada nama-nama Allah. Okey, satu nama daripada nama-nama Allah. Jadi kalau kita gandingkan Ramadan dengan bulan, maka boleh jadi maknanya membawa kepada makna nama Allah. Sebab ia dihukumkan makruh. Sebab apa dakwaan mazhab Maliki Ramadan adalah satu daripada nama-nama Allah? Sebab berdasarkan hadis. Ada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah ta'ala walakin qulu syahrul Ramadan. Janganlah berkata oleh kalian Ramadan, kerana sesungguhnya Ramadan itu adalah ismun min asma'illah, satu daripada nama-nama Allah Ta'ala. Akan tetapi sebutlah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Okey, daripada hadis tu ulama mazhab Maliki menghukumkan siapa yang menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan, hukumnya adalah makruh secara mutlak. Okey, pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan makruh secara mutlak, tapi ada perincian. Ada perincian. Perincian macam ni. Andai kata ada qarinah. Qarinah
Qarinah makna apa tiap? Penterjemahan dalam bahasa Melayu. Ustaz Farizwan. Qarinah. Petunjuk atau bukti. Petunjuk. Okey. Sesuatu yang menunjukkan kepada makna bulan. Okey. Kalau ada qarinah. Okey, pendapat kedua memperincikan. Okey. Ada qarinah ataupun tiada qarinah. Qarinah adalah petunjuk lah, contoh. Petunjuk lah. Kita terjemah dengan petunjuk. Jadi andai kata kita sebut Ramadan tanpa kita sebut bulan, dalam masa yang sama ada petunjuk yang menunjukkan bahawasanya Ramadan adalah bulan dan bukanlah nama Allah. Maka ia dihukumkan si makruh. Si makruh. Kalau ada qarinah si makruh. Si makruh. Baik. Kalau ada qarinah. Kalau tidak ada qarinah, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contoh qarinah. Contoh qarinah. Contoh qarinah seseorang yang berkata, aku berpuasa Ramadan. Okey, aku berpuasa Ramadan. Nyasi sebut puasa bulan Ramadan. Punya sebut puasa Ramadan. Okey, adakah makruh ataupun si? Menurut pandangan yang kedua, jawapannya si makruh. Sebab apa si makruh? Sebab ada qarinah. Qarinah. Ada petunjuk yang menunjuk bahawasanya Ramadan yang disebutkan di sini adalah dengan makna bulan. Apa petunjuknya? Berpuasa. Kalimah depannya berpuasa. Baik. Contoh yang kedua, mendirikan Ramadan. Okey, sama ada qarinah mendirikan. Ataupun yang ketiga, Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Hanya sebut syahrul Ramadan, hanya sebut bulan Ramadan, hanya sebut Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Ramadan dekat depan boleh dengan makna bulan, boleh dengan makna nama Allah. Tapi disebabkan ada qarinah, belakangnya ada perkataan sebaik-baik bulan. Maksudnya yang dimaksudkan dengan Ramadan adalah nama bulan. Okey, jadi hukumnya si makruh. Baik. Yang makruh macam ni. Yang makruh contohnya tidak qarinah. Contoh, telah datang Ramadan. Telah datang Ramadan. Jadi Ramadan yang disebut tanpa bulannya tadi boleh dengan makna bulan, boleh dengan makna nama daripada nama-nama Allah. Aku suka Ramadan. Uhibbu Ramadan. Aku suka Ramadan. Okey, ia ada qarinah. Jadi hukum menyebutkan Ramadan tanpa bulan menurut pendapat yang kedua, sedangkan tiada qarinah adalah makruh. Baik. Pendapat yang ketiga. Allah. Pendapat yang ketiga merupakan pandangan mazhab Syafi'i juga. Okey. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi menyebut Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan, hukumnya si makruh secara mutlak. Si makruh sikit pun. Okey, kata Imam Nawawi, dua pandangan mazhab yang lainnya tadi adalah pandangan yang batil, rosak. Okey. Sebab apa? Imam Nawawi datangkan hujah. Yang pertama, hujah Imam Nawawi, makruh hanya sabit dengan tegahan daripada syarak. Padahal tidak sabit mana-mana tegahan daripada syarak. Kalau kita nak sabitkan hukum makruh, mesti ada tegahan daripada syarak. Sedangkan dalam masalah yang tadi, saya ada tegahan daripada syarak. Daya timbullah dalam fikiran kita. Daya tadi kan kita ada sebut hadis, la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu syahru Ramadan. Ia kan tegahan, la taqulu, jangan berkata oleh kalian. Tegahan. Okey. Jadi Imam Nawawi pun jawab, adapun hadis yang mengatakan berkenaan dengan jangan berkata Ramadan kerana ismun min asma'illah, satu daripada nama-nama Allah, ia adalah hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif tidak dijadikan sebagai hujjah.
tidak dijadikan sebagai hujjah. Baik. Yang kedua, hujjah Imam Nawawi adalah sabit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebut demikian. Yang menyebutkan Ramadan tanpa bulan. Hadisnya hadis yang ini satu. Hadis daripada Abi Hurairah juga. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Baik. Ada disebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menggunakan Ramadan tanpa disandarkan kepada bulan. Idza jaa Ramadan, apabila datangnya Ramadan. Apabila datangnya Ramadan tanpa ada qarinah. Tanpa ada qarinah. Baik. Pandangan mazhab Syafi'i lah. Dan hujah-hujahnya dibawakan oleh Imam Nawawi. Okey, dibawakan oleh Imam Nawawi. Jadi pandangan dalam mazhab kita, si makruh secara mutlak, menyebutkan Ramadan tanpa kita menyandarkan kepada bulan. Baik. Okey. Kemudian kita nak sentuh juga dalam perbahasan berkenaan dengan sejarah pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Okey, sejarah pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Sejarah pensyariatan. Sejarah pensyariatan. Baik. Jadi pandangan kedua daripada siapa? Pandangan kedua, kalau kita tengok pandangan siapa? Sekejap. Ada disebut ke siapa? Asalnya sudah disebut. Pandangan siapa? Kalau dalam kitab Fiqhus Siyam karangan Dr. Hasan itu disebutkan pandangan kedua pandangan siapa? Wa dhahaba ba'duhum. Disebutkan wa dhahaba ba'duhum. Telah berpandangan sebahagian daripada ulama. Cuma disebutkan ulama daripada mazhab yang mana satu. Disebutkanlah. Kita akan carilah insya-Allah. Pandangannya pandangan mazhab yang ni satu. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada sejarah pensyariatan ibadah puasa. Sejarah pensyariatan ibadah puasa. Jadi pada permulaan Islam, apa yang diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Ada kewajipan yang pertama. Okey. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan wajib juga berpuasa Ashura. Okey. Wajib juga puasa Ashura. Puasa Ashura adalah puasa 10 Muharram. Okey, puasa 10 Muharram. 10 Muharram. Pada permulaan Islam. Okey. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu berpuasa. Semoga engkau bertakwa, kalian bertakwa. Apabila turun ayatnya, maka dimansuhkan, dinasahkan hukum ataupun kewajipan puasa 3 hari setiap bulan dan kewajipan puasa Ashura, dan diganti dengan kewajipan puasa Ramadan. Kewajipan puasa Ramadan. Cuma kewajipan puasa Ramadan untuk peringkat yang kedua tu adalah masih lagi beserta pilihan. Okey, puasa Ramadan beserta pilihan. Rukhsah. Ada rukhsah lagi. Okey. Maksud beserta pilihan tu apa? Maksudnya ada 2 pilihan. Kalau nak puasa, puasa. Kalau sibuk puasa pun boleh. Tapi syaratnya bayar fidyah. Kalau sibuk berpuasa boleh, tapi syaratnya bayar fidyah. Okey.
Buktinya apa? Kita boleh tengok dalam Al-Quran sendiri. Disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas mereka yang mampu untuk berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, mampu berpuasa akannya, yang mampu oleh mereka itu akan puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah ke atas orang miskin. Okey. Tengok dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ayat ke berapa? Masih ingatlah ayat ke berapa? Boleh cek lah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib ke atas mereka yang mampu berpuasa tapi memilih untuk syik berpuasa, fidyah, memberi makan orang miskin. Okey, tengok ayat ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim ataupun terjemahan, kita akan dapat terjemahan yang sama dengan kita baca tadi. Okey. Cuba tengok ayatnya terjemahan apa. Al-Baqarah 148. Cuba Ustaz baca terjemahannya Ustaz. Satu 184. 184 ya. Oh, 184. Cuba baca terjemahannya. Pakai mic ya. Coba ini sikit ayat tadi. Wa 'alal ladzina min Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. cepat ni tadi pedang dah 184. Betul tak? Mafi boleh tolong baca Mafi? Boleh. Cuba baca. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua. Siap. Okey, tengok. Dan wajib ke atas? Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya puasa. Tidak terdaya puasa. Okey. Dalam terjemahan yang sebut wajib ke atas orang yang tidak terdaya puasa. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib ke atas mereka yang terdaya. Tapi dalam terjemahan yang sebut tidak terdaya. Betul sih? Yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebenarnya terjemahannya betul lah. Terjemahannya berdasarkan tafsir Jalalain. Okey, tafsir Jalalain berdasarkan apa yang telah dinasahkan. Hukum yang sekarang tu lah bertepatan dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu ay la yutiqunahu. Yang tidak terdaya. Okey. Cuma pada asalnya ayat dia adalah digunakan untuk peringkat yang kedua, iaitu wajib puasa Ramadan serta ada pilihan. Okey. Siapa yang nak puasa. Siapa yang sibuk berpuasa, sedangkan yang mampu berpuasa boleh, cuma kena bayar fidyah. Okey, ya, pada peringkat yang kedua lah. Kemudian turun sambungan ayat yang tadi, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Betul kan? Kemudian turun ayat yang seterusnya. Ayat yang ni. Betul tak syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran? Betul. Baca yang selepas ya.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Itu kah? Lagi. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر kah? Lagi. Sekejap ah. Ustaz Faiz, tolong Ustaz Faiz. Okey. Betul lah. Lepasnya, kemudian turun ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka dinasahkan hukum asal tadi, wajib puasa Ramadan beserta pilihan, kemudian digantikan dengan wajib puasa Ramadan tanpa ada pilihan. Okey, tanpa ada pilihan. Tanpa ada pilihan ke atas yang mampu lah. Ke atas yang mampu. Baik. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan tanpa pilihan. Baik. Dari sini kita boleh cari sandaran kepada yang kita sebutkan, proses 3 tu adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Muadz bin Jabal. Kata Muadz bin Jabal, uhila as-siyamu thalathata ahwal. Berubah puasa itu ada 3 keadaan. Panjanglah, hadis panjang. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah faja'ala yasumu min kulli shahrin 3 ayyamin wa sama yawm Ashura ila akhir. Okey. Boleh cek dalam hadis lah. Boleh cek dalam hadis tersebut. Okey, baik. Dia ada sandarannya berkenaan dengan sejarah pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik. Kemudian kita nak bincang sikit lagi berkenaan dengan sejarah kefarduan. Bilakah difardukan bulan Ramadan? Bilakah difardukan bulan Ramadan? Bilakah difardukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan difardukan. Puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Baik. Jadi ibadah puasa di bulan Ramadan difardukan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban. Tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Okey. Difardukan tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8. Baik. Kemudian apa yang dibincangkan lagi oleh para ulama adalah berapa kali Rasulullah SAW sempat berpuasa dalam hidup baginda. Selama hidup baginda Rasulullah SAW, berapa kali puasa yang Rasulullah sempat. Asalnya masing-masing kita tahu dah lah. Ustaz Farizwan. Ustaz Farizwan. Ada Ustaz Farizwan untuk. Ya, patut. Siapa yang tahu boleh jawab. Berapa kali Rasulullah SAW sempat berpuasa ketika hidup Rasulullah? Kalau diikut dengan tarikh ya, 2 hingga 3 Hijrah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10. 9 tahun tak? 9 kali. 9 kali. Sebab Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijrah. Jadi cara kita nak tengok berapa kali Rasulullah sempat puasa dalam hidup Rasulullah, kita tengok tarikh wafat Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah bulan Rabiul Awal. Wafat Rasulullah tahun 11 Hijrah. 11 Hijrah. Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan yang ketiga. Bulan 3. Baik. Jadi tahun kedua Hijrah Rasulullah sempat puasa.
Sebab disyariatkan ibadah puasa, difardukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban, bulan 8. Bulan puasa bulan 9. Jadi sempat puasa. Tahun kedua sempat. Tahun ketiga sempat. 4 sempat. 5 sempat. 6 sempat. 7 sempat. 8 sempat. 9 sempat. 10 sempat. 11 sempat. Sebab apa? Sebab Rasulullah wafat bulan 3. Rasulullah wafat bulan 3 sedangkan puasa bulan 9. Jadi Rasulullah sempat puasa 9 kali dalam hidup baginda. Puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan. Kemudian apa yang dibincangkan lagi oleh para ulama, dalam 9 kali puasa yang Rasulullah buat ya, berapa kali puasa yang 29 hari, berapa kali puasa yang penuh 30 hari. Ternyata para ulama berbeza pendapat, khilaf. Ulama khilaf dalam masalah berapa hari Rasulullah puasa 29, berapa hari Rasulullah puasa 30. Jadi pandangan yang masyhurnya adalah Rasulullah puasa sebanyak 8 kali 29 hari. 8 kali 29 hari. Sekali je Rasulullah berpuasa 30 hari. Puasa penuh. Sekali je Rasulullah puasa 30 hari. Baik. Jadi kalau kita puasa 29 hari, jangan rasa pelik gila lah. Sebab Rasulullah dalam hidup beliau, baginda, puasa 8 kali 29 hari. 8 kali puasa 29 hari, sekali je puasa 30 hari. Okey. Ya apa yang disebutkan oleh para ulama lah. Cuma masalahan berkenaan dengannya khilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan 2 kali 30. 7 kali 29. Ada masing-masing lah. Berbeza pendapat. Khilaf. Baik. Macam ni boleh jadi 29, 30. 29 kalau tengok 6 bulan. 30 kalau si nampak 6 bulan. Menggenapkan bulan Sya'ban. Baik. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawma." Berpuasalah dengan sebab melihat anak bulan dan berbuka. Maksudnya beraya kelak pun dengan melihat anak bulan. Sekiranya ditutupi oleh kalian, atas kalian, oleh awan-awan. Okey, ditutupi atas kalian. Fa akmilu 'iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. 30 yawma. 30 hari. Okey. Bulan Islam ada 2 aja, 29, 30. Bulan Islam ada 2 aja, 29 dan 30. Sebab apa bulan Islam ada 2 aja? Macam bulan Masihi ada 4. Sebab bersandarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu la nahsub. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Kata Rasulullah, kami umat ummi, umat ummiyah. Kami tidak menulis dan kami tidak menghisab. Bulan Islam seperti ini. Rasulullah pun mengisyaratkan dengan tangannya. 1, 2, 3. 30. Okey. Jari 10, 10, 10. 30. Kemudian 10, 10, 9. 29. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengisyaratkan dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab ialah bulan dalam Islam hanya ada 29 ataupun 30. 29 ataupun 30 je. Baik. Lebih masalah. Jadi yang terakhir untuk hari itu, apa yang disebutkan dalam kitab para ulama juga adalah berkenaan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah satu-satunya ibadah puasa yang wajib. Okey, satu-satunya ibadah puasa yang wajib pada asal syarak. Okey. Suatu yang wajib pada asal syarak. Okey. Maksudnya seada ibadah puasa yang lain yang wajib pada asal syarak. Kalau wajib aridi ya adalah nazar, qada, okey, kafarah. Yang wajib aridi bukan wajib asal. Okey. Yang wajib asal hanya puasa Ramadan. Sandarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh orang Badui, okey, orang Badui tanya kepada Rasulullah berkenaan dengan
rukun Islam semua. Kemudian sampai kepada bab puasa, Rasulullah pun pada wa shaumi Ramadan. Baik. Kayak orang Badui pun tanya, hal alayya ghairu? Adakah ada perkara yang wajib ke atasku selain daripada ya? Kata Rasulullah, la illa an tatawwa'a. Saya dah. Melainkan kau mau bersukarela. Tatawwu. Maksudnya puasa sunat lah. Saya dah, melainkan sendiri nak puasa sunat. Okey. Baik. Daripada hadis Rasulullah SAW. Okey. Yang sebab sedikit lah berkenaan dengan muqaddimah. Berkenaan dengan muqaddimah. Cuma kita nak sebut sikit lagi sebelum kita tangguhkan majlis. Kita nak sebut sedikit tentang fadilat Ramadan lah. Fadilat Ramadan. Okey, fadilat Ramadan. Sebab apa disebutkan fadilat Ramadan? Sebab yang pertamanya adalah Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan fadilat Ramadan. Okay, Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan fadilat Ramadan. Rasulullah adalah Al-Bashir. Al-Bashir yang membawa berita gembira. Ya, Rasulullah sendiri yang menyebutkan berkenaan dengan fadilat-fadilat Ramadan. Yang kedua, sebab apa kita perlu sebut berkenaan dengan fadilat-fadilat berkenaan dengan Ramadan? Sebab menjadi tabiat kita lah sebagai manusia. Tabiat kita sebagai manusia, kita lebih suka kepada suatu perkara yang ada fadilatnya. Okey, ada manfaatnya, ada fadilatnya. Macam kita nak suruh anak kita belajar bersungguh-sungguh, kita berinya hadiah, okey. Kita berinya fadilah. Okey, berinya kelebihan. Jadinya akan bersungguh-sungguh. Sama dengan kita. Apabila kita tahu suatu kelebihan bagi suatu amal, maka kita lebih teruja untuk melaksanakan amalan tersebut. Okey. Dan menjadi satu kesilapan yang besar dalam masyarakat kita menganggap bahawasanya puasa Ramadan ataupun bulan Ramadan adalah sama dengan bulan-bulan yang lain. Oh ya, adalah kesilapan yang besar lah. Kesilapan yang besar. Kesilapan yang amat-amat besar. Baik. Sebelum kita tangguhkan majlis kita pada hari tu lah, malam tu, kita akan sebut beberapa fadilat. Kemudian kita akan tangguhkan. Baik. Fadilat Ramadan banyak sebenarnya. Daripada hadis dan daripada Al-Quran sendiri kita boleh tahu fadilat Ramadan sendiri. Contohnya ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Okey, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang sebenarnya nak menceritakan tentang fadilat Ramadan sebenarnya. Hikmahnya lah. Baik. Macam ni kita boleh faham fadilat Ramadan daripada ayat tersebut. Okey. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Okey, berdasarkan Al-Quran tersebut. Ayat Al-Quran tersebut. Okey, sebab apa? Sebab diturunkan mukjizat yang paling besar bagi makhluk yang paling mulia. Diturunkan padanya mukjizat yang terbesar bagi makhluk yang paling mulia. Kaedah kita, apa-apa yang disandarkan kepada orang yang mulia akan jadi mulia. Okey. Ya, salah satu fadilat Ramadan. Kemudian dalam hadis disebutkan banyaklah berkenaan dengan fadilat Ramadan. Antaranya adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan dengan makna kepercayaan bahawasanya Allah lah yang telah mewajibkan puasa ke atasnya. Seperti mana yang kita boleh tengok dalam syarah Sahih Bukhari oleh Ibn Battal. Ataupun keimanan ataupun kepercayaan berkenaan dengan pahala puasanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, wahtisaba. Yang ketiga, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, penuh kepercayaan. Wahtisaba, penuh pengharapan. Pengharapan di situ selepasnya mempercayai ada ganjaran yang Allah ganjarkan kepadanya pun mengharap, penuh pengharapan terhadap ganjaran tersebut. Seperti mana yang disebutkan oleh
Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Okay. Penuh pengharapan dengan ganjaran tersebut. Maka diampunkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan baginya segala dosanya yang telah lalu. Diampunkan baginya segala dosa yang telah lalu. Cuma kalau kita dapati dalam mana-mana hadis yang menyebutkan berkenaan dengan dosa secara mutlak. Secara mutlak. Maksud secara mutlaknya disebut dosa kecil ataupun dosa besar. Maka yang dimaksudkan adalah dosa kecil. Dosa kecil. Adapun dosa besar si terampunkan melainkan dengan taubat. Sebab apa kita sebutkan yang demikian? Sebab ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang menyatakan perkara yang demikian. Baik. Yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang kedua lah. Fadilat yang ketiga. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Baik. Para ulama dalam memahami hadis yang kita bacakan tadi ada dua jalanan. Okey. Ada yang berjalan ataupun memahami hadis tersebut di atas jalan hakiki. Memang hakikatnya macamnya. Sebahagian pula memahami hadis tersebut dengan makna majazi, makna kiasan. Macam ni, makna hakiki. Memang sungguh apabila datang bulan Ramadan, memang sungguh pintu syurga terbuka. Memang sungguh. Cuma kita tak nampak. Memang sungguh pintu neraka tertutup. Memang sungguh syaitan-syaitan diikat. Okey. Ya, sebahagian ulama yang berpandangan dengan memahami hadis tersebut dengan makna hakiki. Memang hakikat. Hakikat pintu syurga yang terbuka. Hakikat pintu neraka tertutup. Hakikat syaitan memang dibelenggu. Sebahagian ulama pula memahami hadis tersebut dengan makna majazi. Bukan hakikat pintu syurga terbuka. Tapi seolah-olah apabila datang bulan Ramadan, seolah-olah pintu syurga terbuka. Seolah-olah pintu neraka tertutup. Seolah-olah syaitan dibelenggu. Apa maksud seolah-olah? Melihat kepada amalan ataupun ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan oleh orang yang Muslim, luar biasa. Okey? Luar biasa. Orang yang beramal dalam bulan Ramadan luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Seolah-olah pintu syurga yang terbuka. Kata sebagian ulama lah. Dan pada bulan puasa jugalah, orang nak bolah maksiat 2-3. Nak bolah kasih. Jadi sikitlah orang, bukan sedar, sikit. Berkurang. Okay, berkurangan. Orang yang buat maksiat, buat dosa. Dia nak buat pun dia buat senyap-senyap. Dia asyik buat terang-terangan. Okay. Seolah-olah pintu neraka tertutup. Seolah-olah. Dan kita boleh saksikan sendirilah. Bulan puasa lah bulan yang paling ramai orang bersedekah. Bulan puasa lah bulan yang paling ramai orang baca Quran. Bulan puasa lah bulan yang paling ramai orang sembahyang di masjid. Bulan puasa lah bulan yang paling banyak subuh di masjid. Okay. Dan seolah-olah syaitan dibelenggu. Sebab apa? Seolah-olah syaitan dibelenggu. Sebab orang banyak melakukan ketaatan dan sedikit yang melakukan kejahatan. Macam sedar syaitan macam tak sedar. Tapi ada sebenarnya. Ya, pemahaman menurut sebahagian ulama lah dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilat ibadah puasa di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan ke? Ada tak Syekh? Untuk soalan kami sini rujukan untuk yang pendapat makruh menyebut Ramadan tu, yang 3 pendapat tadi, yang 3 kaul lah. Boleh tengok dalam kitab Fiqhus Siyam Dr. Muhammad Hasan Hito. Taib, ahsan. Barakallah fik. Wa'iyyakum. Dalam kitab lain pun ada sebenarnya. Cuma kitab yang moden sikit lah. Kitab yang senang sikit nak cari. Kitab Fiqhus Siyam ada. Yang kaul kedua tu daripada Syafi'iyah juga. Wallahu a'lam. Kaul yang kedua Sudah disebutkan ke?
disebutkan dalam kitab Fiqhus Siyam, qala ba'duhum je. Berkata oleh sebahagian ulama. Cuma Syed sebut daripada aliran yang ni satu ataupun daripada mazhab yang ni satu. Ya kena kaji semula lah. Pandangan kedua daripada mazhab ataupun aliran yang mana satu. Ya kena kaji semula lah. Ataupun Ustaznya tahukah? Ustaz Farizwan kalau ada tambahan. Ustaz bagi dalam doa. Ustaz Fazrul, Ustaz Faiz. Ustaz Fazrul ada. Ustaz Faiz ada. Kalau ada tambahan silakan. Ahlan. Yang lain ada soalan? Kita belum masuk sebenarnya dalam perbahasan bila berkenaan dengan ibadah puasa. Cuma insya-Allah esok kita akan masuk bincang berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Bukan rukun puasa. Syarat wajib berpuasa. Kita akan masuk syarat wajib berpuasa. InsyaAllah esok lah. InsyaAllah esok. Baik. Ada tambahan lagi daripada siapa-siapa? Kan ada soalan? Kita bagi 3 minit untuk soalan. Yang muslimat kalau ada soalan boleh tanya dalam message. Nak pakai mic pun boleh. Mafi ada soalan Mafi? Saya dah. Ada. Ustaz Faiz boleh kongsi sikit pasal falak, Ustaz Faiz? Ustaz Faiz. Ustaz Faiz bahagian falak kah? Naam. Sudah. Guru Ustaz Farizwan ni je. Kau dengar. Jangan kita waduk gila. Sebab kebiasaan kitab lain, dalam kitab lain ada sebut tentang kaedah penyabitan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan. Cuma dalam kitab yang kita guna, Fathul Qarib, dia hanya ada sebut tentang macam ni sabit awal bulan Ramadan. Tengok anak bulan dengan genap 30 hari. Jadi kita asyik bincang berkenaan dengan cara pensabitan bulan Ramadan ni lah. Tapi kalau ada input apa-apa boleh tambah ya. Ustaz Faiz. InsyaAllah. Baik, kalau saya ada apa-apa lagi, insyaAllah kita akan sambung esok lah. InsyaAllah. Sambung esok pada tajuk. Fazrul. Ya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Tadi esok Asatizah kita kembali nak cari maklumat berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. No? Oh. Ini cari slide lah untuk kita berkongsi dengan ramai lah. Kongsi dengan Cik dengar. Berapa? Saya dengar tidak Faiz, Ustaz Faiz. Hello, dengar tu? Boleh lah, cuba kakak lah. Asatizah kita buat masa lagi esok. Hello? Ustaz Faiz. Kita tunggunya sekejap. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Ustaz Zul. Ya. Kami Alhamdulillah sudah masalah berkaitan dengan sound tu. Kita faham lah apa yang kita ajar. Cuma kami rasa kini tu, asatizah kita banyak bertanya berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj lah. Jadi kita boleh open slot sikit lah untuk kami orang belajar sama-sama apa yang kita boleh ambil supaya kita dapat berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj. Semestinya pun cerita, tapi kami ibrahkah daripada Isra' wal Mi'raj yang kita boleh sebarkan kepada masyarakat. Cadangan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, tugasan untuk Ustaz Farizwan lah. Sebab kami si nak yang gila. Apa nama itu? Si
mendalami atau cik fokus gila berkenaan dengan Isra Mi'raj. Belum apa tadi? Belum sampai ke tahap ya lah. Jadi kami siapa telaka lah berkenaan dengan Isra Mi'raj. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Ada ustaz lain ke Ustaz yang boleh insya-Allah. Dan ustaz lain insya-Allah lah. Baik. Kita tangguh majlis InsyaAllah, kita. insyaAllah. Terima kasih. Dan surah Al-Asr, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.